Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Alhamdulillah dah hari ini kita mari sambung pula kitab Isra wal Mi'raj kita. Duk setengah dah kita baca ni, duk setengah dah. Waktu sekarang ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke langit hingga sampai di langit yang ke-7 pada muka yang ke-14. Dan tak lama Nabi kita akan turun daripada langit menuju ke kota Mekah. Hari ini kita baca hingga sampai di muka 14. Pada kata musannif, kemudian maka naik keduanya Nabi dan Jibril kepada langit yang ke-7. Naik dengan secara mi'raj saat ni lah. Jakah naik atas tangga tu sampai di langit yang ke-7. Iaitu langit yang ke-7 ni telah terdahulu daripada yakut yang merah. Jadi langit yang ke-7 ni Allah Ta'ala buat daripada permata yakut cat merah lah. Tu yangok lah. Mata yakut ni yangok molek. Maka menutup buka Jibril pun minta buka pintu lah. Maka dikatanya Jibril seperti dahulu jua. Maknanya bakit dah kan Nabi Muhammad? Ya bakit dah. Supaya dulu lah. Maka tak kala dibukanya pintu saat ni, pintu langit yang ke-7 ni, maka masuk keduanya Nabi dan Jibril. Maka tiba-tiba dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Masa mak salah dia panggil Abraham. Lahjah yang nak gigok tu hak tulah ya tu. Nabi Ibrahim Abraham hak tulah. Tu. Ya wanak Nabi Ibrahim ni wanak di Babylon atau Babil di Iraq, negeri Iraq ni. Kena hamba di Namrud tak kalau dia godel tokong tu. Sehingga dia tu hijrah mari di Syria, mari di Turki, gisuk di Palestin landing lah. Duduk di Palestin itulah. Banyak lagi lah kisah dia tu, Nabi Ibrahim. Tu dia. Hal keadaan Nabi Ibrahim tu bersandar ia Nabi Ibrahim belakang Nabi Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Gopo Baitul Ma'mur? Kiblat hak sebelah atas tempat ibadat para malaikat. Yang dipanggil Baitul Ma'mur. Dan dia ni sama dengan Baitullahil Haram sekarang. Kalau kita nak ukur lepas ke batu letas nung siapa di Kaabah kita ni. Tuan kita tempat ibadat para malaikat di atas tu. Langit yang 7. Dan serta Nabi Ibrahim beberapa orang daripada kaum Nabi Ibrahim. Banyak orang dah ada ikut Nabi Ibrahim serta sekali dengan Nabi Ibrahim. Maka memberi salam Nabi atas Nabi Ibrahim, maka menjawab ia Nabi Ibrahim akan salam Nabi. Dan berkata ia Nabi Ibrahim bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bibni salih wan nabiyyi salih. Supaya dulu jugalah. Supaya nabi-nabi dulu jugalah mengucap telah berdapat tempat kelawasan dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Habis itu. Dan mendoa ia Nabi Ibrahim bagi Nabi Muhammad dengan kebajikan. Nabi Ibrahim pun doa dengan Nabi
Muhammad kita ni dengan kebajikan lah, gitu ginilah. Kemudian berkata Nabi Ibrahim, "Hei anakku." Ya kecek lagu tu lah dengan Nabi Muhammad, pasal Nabi Muhammad ke dia. Ya dulu. Tu. "Hei anakku, bahwasanya engkau tu berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini. Malam ini muka jumpa dengan Tuhan ni. Dan bahwasa umat engkau ni terlebih dipilih. Umat engkau ni amat umat yang dipilih. Al-Mukhtar, yang dipilih lah. Nabi-nabi lain ni tak boleh jumpa dengan Tuhan di dunia ni. Nabi Musa sendiri takallam. Dah suara saja ya. Kecek takallam saja lah, tak nampak, tak boleh tengok. Malaikat di akhirat Nabi Muhammad dah kelebihan dia, tuah dia tu boleh munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum daripada mati lagi. Tu ni panggil kelebihan Nabi Muhammad kita. Bagi kita umat Nabi Muhammad pun lebih jugalah. Habis itulah yang panggil umat yang dipilih. Tu dia. Dia kata umat akan ni umat yang terpilih, yang lebih dipilih lagi akhir umat akhir zaman. Dan terlebih amat dia panggil umat akhir zaman lekeh lagi pula lemah. Tak agak pasal umat dulu yang besar-besar. Nak banding dengan kita lah ni tak ada. Jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu, pada umat kamu, maka perbuatlah. Nabi Ibrahim kata, kalau mu kuasa nak minta kepada Tuhan, mu minta lah. Sebab umatmu ni tak kuasa ni, tak agak ni. Dah. Kemudian maka bersabda pula ia Nabi Ibrahim, ya Muhammad, hei Nabi Muhammad, suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga. Nabi Ibrahim kata, syurga ni tanah luas kata. Tanah banyak sikit. Pas nak tanah nama, tanah pokok kayu. Nawaklah no. Ni baca hak ni. InsyaAllah kalau baca hak ni tumbuh pakai kayu le syurga bagi kita. Dia kata lah Nabi Ibrahim ayat, maka bahwasanya al-hala wa sya'na lah. Tanah bagi syurga tu sangat baik, lagi sangat luas. Tu tanah syurga. Maka sabda Nabi SAW, dan apa tanaman syurga itu? Nak tanam dengan nama Nabi Ibrahim. Maka sabda Nabi Ibrahim, iaitu tanaman syurga ni, la haula wala quwata illa billah. Kita kata hak ni ni tumbuh pakai kayu seolah kata tumbuh pakai kayu dalam syurga. Baca banyak. Tu. Baca banyak. Dah. Tu dia. Patut yang tanya ni hadis ke apa ni? Ni tak tahu dah. Tak tahu. Hadis ke apa ni wallahu alam. Tapi kita ambil nakal lehak Syekh Dakwah di sini lagu ni kita ayat lagu ni lah. Tu dia. Dan pada satu riwayat yang lain ada sabit pada riwayat yang lain pula. Saat ni satu riwayat. Ni riwayat yang lain kata, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu, yakni akan umat kau ni, bahwasanya syurga itu sangat baik tanahnya. Tanah syurga ni molek sangat. Nah, dan sangat tawar airnya, air syurga tadi. Dan tanaman syurga itu khabar-khabar dengan 5 kalimah. 5 kalimah mana? Ditanamkan tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucapkan dia akan satu kalimah ni. Baca tu seolah kata tanah pakai kayu sepohong. Tu. Dia kata ditanamkan tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucapkan dia satu pohon kayu dalam syurga. Dan iaitu hak kata kalimah ni
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ini panjang sikit. Kalau kita wasa malah letih gak, la haula wala quwata illa billah. So boleh. Ni panggil targhib lah. Dah kita nak gemar di atas buat ibadat. Baca atiklah pada duduk saja, rak mulut nak buat ke apa, ngepek kat orang sekarang lagi. Atau wahai mengupak kat orang saja tak ada faedah. Ni baca ni duduk saja. La haula wala quwata illa billah. Tu basah lidah tu dengan zikir atik. Ni jadi satu pohon kayu dalam surga. Amalah insya-Allah dah. Tak payah pun. Banyak lagi lah kalau zikir-zikir kalau kita ikut nak amal dah yang warid daripada hadis Nabi. Setengahnya Nabi kata dua kalimatani khafifatani fil mizan tapi sakilatani ala rahman. Dua kalimah yang ringan pada timbangan ni ringan tapi berat pahala dia di sisi Allah Taala. Iaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah ni ya. Dah. Tu. Banyak kali kita ngaji dalam kitab-kitab hadis dah. Kitab-kitab azkar. Dia panggil fadilat beramal ni. Hak kita riwayat sana tu hadis sahih riwayat Imam Bukhari lah. Boleh nak amal tu dah. Habis itu. Dan lagi ada padanya pada langit 7 ni beberapa kaum duduk serta Nabi Ibrahim sana. Adalah muka mereka itu muka bagi kaum sana seumpama kertas putih itu dah. Seumpama kertas ni. Dia panggil kecek dia tak ada kertas ni golek putih lah. Tu. Dah juga kertas cak gelap pun dah. Tapi naik atau putih serupa dengan kertas lah muka hak kang Nabi Ibrahim duk serta dengan Nabi Ibrahim ni. Dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain. Ada pula sejumlah umat dia tu. Hak lain pula. Muka mereka itu warnanya yang apa? Muka mereka itu kaum yang lain tu. Warna muka tu putih. Tetapi berubah sikit. Putih lepas tu jadi tapung sikit macam mudah-mudah. Ni cuk lain, ni cuk putih aja, ni cuk tapung. Maka berdiri segala mereka itu. Mereka itu mana? Yang warna berubah itu. Diri cokong hak cak putih lepas tu capur. Dah, bukan putih saja hak capur tu. Masuk ia segala mereka yang warna putih. Yang warna berubah pada satu sungai, maka mandi mereka itu di dalam sungai sana. Habis Nabi nampak satu kaum hak muka putih itu campur dengan kelabu sikitlah kita misalnya. Lepas tu turun dari sungai mandi. Kemudian maka keluar ia segala mereka yang warna berubah sana. Dan keluar ia daripada warna hak berubah sana. Keluar tu baik sesuatu, maknanya yakni bersih lah. Dah bersih ia muka tadi sedikit. Jadi muka dia tu jadi bersih lah sikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain. Masuk pula hafuk muka berubah tadi tu pada sungai yang lain pula. Maka mandi ia segala mereka yang warna berubah tu dalam sungai yang lain tadi. Dan keluar ia segala mereka yang warna berubah tu keluar daripadanya, yakni daripada sungai yang lain ni. Maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Waktu baik pada tu nampak kau cerah pula. Mandi dah. Mandi janganlah. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga. Ni 3 kali mandi lah. Maka mandi di dalam sungai yang ketiga ni. Maka jadilah mereka itu seperti taulannya, seperti kawennya, kawen bagi mereka yang berubah muka tadi tu. Salah satu dia tu jadi putih. Jangok semula lah. Mandi 3 kali sungai ni. Cuci sungguh. Itu dia.
Maka datanglah mereka itu. Mereka itu tu hak muka berubah lah ni. Duduk pada taulannya, duduk di sisi kawan dia, sai dia. Sai dia hak muka putih, hak janguk tu. Mari duduk sekali. Maka sabda Nabi SAW, siapa itu ya Jibril? Fu'ana tu. Yang putih muka mereka itu. Dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu? Sesuatu tu. Biar hak muka tapung tu, biar hak muka putih tu. Nabi tanya Jibril. Dan apa sungai ini? Sungai apa ni? Tak ada kecek banyak Jibril pun jawab selalu. Maka katanya Jibril, adapun segala mereka yang putih muka mereka itu, orang yang putih muka putih saat ni tu, mana ni? Maka iaitulah kau yang tiada memakaikan yakni apa memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman mereka itu beriman dah, tapi beriman tapi tak sempurna. Tiada menyempurnakan iman mereka itu, mereka bagikan hak ni dengan zalim, yakni dengan maksiat. Nampak hitam muka dah. Tapi dengan sebab istighfar kita gini jadi putih mula. Ya bandingnya kalau kita berdosa agak kita istighfar, minta taubat dengan Tuhan. Dosa hak gelak hak ni tu hancur hanyuknya diputih mula supaya muka fok tu hak ni kelabu setengah. Mandi-mandi lah sungai ya diputih semula. Beriman dah tapi iman tak ada sempurna sebab buat maksiat dan zalim. Maknanya kinayah daripada kita ni kena taubat lah. Taubat jadi putih mula supaya orang sana ni lah. Masuk dalam sungai tu jadi cerah mula muka. Hak putih ni hak orang yang beriman dah. Adapun hak kelabu saat ni tu fu'ana, hak muka kelabu, muka tapung ni. Dan adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu, mereka ni sesuatu itu tapung hak ni tu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang soleh dan yang lainnya. Buat ni buat amal yang baik dah ni. Dan ke mana hak ni? Yang soleh dan yang lainnya. Mana yang lain ni kejahatan ibadah dia dah. Buat amal soleh lepas tu buat kejahatan. Maka taubat ia mereka hak ni. Maka diterima oleh Allah Taala akan taubatnya. Taubat bagi mereka hak ni. Tu. Pas sungai ni sungai kan nama. Dan adapun sungai ini maka yang pertamanya ya tiga hak ni kah? Sungai hak pertama ni sungai apa? Dia panggil Afullah. Sungai hak keampunan bagi Allah Taala nama dah. Dan keduanya Nikmatullah nama sungai. Dan ketiganya wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini ada sebut dalam surah apa dia? Al-Insan tu dah. Hal ata 'alal insan tu. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dia makan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian dikatanya Jibril. Ada orang tanya Jibril lah. Tanya baginya bagi Nabi. Inilah tempat Tuhanmu. Sinilah tempatmu dan tempat umat Tuhanmu. Maka tiba-tiba terbahagilah dua bahagi. Dan pada satu riwayat maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku ni, dengan umat kau ni dua bahagi. Satunya atas mereka itu yang kanan, yang putih, dan satu bahagi kepada satu bahagi pula kain mereka itu kelabu. Jadi umat Nabi Muhammad pun serupa dengan ni juga lah lagi akan. Lepas tu kemudian maka masuklah Nabi akan Baitul Ma'mur, hadut di langit yang ketujuh tadi.
Maka masuk serta Nabi itu tu mereka yang atas mereka itu kain yang putih. Ni umat Nabi Muhammad lah. Nah, kain putih itu tu masuk kalingan Nabi dan didindingkan. Nah, dan didindingkan akan yang lain. Maknanya orang hak lain daripada orang ada kain putih tu tak boleh masuk kalingan Nabi dak. Di Baitul Ma'mur tu. Tu mana didinding akan yang lain, iaitu mereka hak yang lain ini yang atasnya kain yang kelabu. Hak kain kelabu sana itu tak boleh masuk kalingan Nabi. Dan mereka itu kang saat ni atasnya kebajikan. Ada. Yakni agama Islam. Orang yang beriman lah yang beragama Islam. Maka sembahyang Nabi SAW, Nabi pun masuk dalam Baitul Ma'mur maya. Dan sembahyang serta Nabi itu segala mukminin. Orang yang beriman itu semaya ikut Nabi. Maka tiba-tiba memasuk ke dalam Baitul Ma'mur itu tiap-tiap hari 70,000 malaikat. 70,000 masuk. Dan tiada ia malaikat keluar lagi hingga hari kiamat. Masuk dah tak lebih dah. Sehari-hari 70,000 masuk. Dan bahwasanya adalah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh. Duduk langit yang ketujuh lah. Di bawah syurga, di bawah dengan syurga. Dan berbetulan dengan Ka'batillah. Kita ayat dah sana dah. Baitul Ma'mur ni sama air dengan Kaabah kita ni, ada Mekah ni. Lepas ke waktu siapa di Baitillah Kaabah. Dia kata fardu takdirnya jikalau dijatuhkan daripada Baitul Ma'mur batu, lepas batu tu kan. Nah, saya jatuh di atas Ka'batillah. Kita lepas tu kan jatuh tak Kaabah lu. Sama betul ya. Kemudian maka keluar ia Nabi SAW dan keluar serta Nabi segala mereka yang mukmin itu. Hak masuk kalingan Nabi sana itu baik juga. Kemudian dibawa pula bagi Nabi SAW bicana yang tiga itu. Orang bekas pula, bekas air. Supaya belum ada nak naik langit sana ni, dah tiga apa? Tiga bekas air, Nabi ambil air laban, makan tusu lah. Dan memilih ia Nabi akan laban pula dah, makan tusu pula Nabi. Maka membenar akan Nabi oleh Jibril. Dengan kata Jibril, telah Tuhan hamba pilih akan asal kejadian bagi Tuhan hamba. Dah, meh asal itu makan susu. Dan umat Tuhan hamba. Habis. Kita baca derah sikit dah. Tu. Derah sikit. Notebook ni. Nabi kita ni kita baca kita lain pula. Tak banyak ni dah, tak banyak kali lah. Boleh 2-3 kali lagi insya-Allah kata. Hari ni sehari 2 kali lagi lah. Insya-Allah kata. Kemudian maka diangkatkan keduanya Nabi dan Jibril kepada Sidratul Muntaha. Siapa di Sidratul Muntaha? Dia panggil satu pokok pangdara lah. Yang ada di atas daripada langit yang 7 lagi. Batu besar lah. Pangdara ni besar. Dia rayak lah. Kalau kita pelacak kuda ambil di sini ni 70 tahun tu tak siapa lagi dibayar dia. Bayar kita mula pelacak kuda ni. Tu rayak atas besarnya. Rupa bagaimana wallahu alam. Kita nak gambar alih, cumanya kita beriman kata ada sungguh Sidratul Muntaha. Tempat pangdara, tempat kesudahan lah. Jadi Jibril pun boleh pergi sekat tu ya. Dia panggil kek ya sekat tu. Kalau kacau pergi bakar. Tu. Orang hak letas pun boleh turun sekat tu juga. Kalau malaikat hak letas ke pun nak turun, boleh turun sekat tu ya. Dia panggil kek dai lah hal itu cak mudah-mudah. Tu. Malaikat ada pasport boleh pergi. Ada dengan visa juga dah sepa dengan Nabi kita ni fiksik. Boleh pergi lagi. Tu. Jibril tak boleh pergi dah. Habis ya kita kek sekat tu ya. Tu dia panggil Sidratul Muntaha. Dan kepada Sidratul Muntaha inilah kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi. Orang malaikat 12 bumi naik suk situ ya, tak boleh kira. Dan
dan diterima daripada Sidratul Muntaha. Dan kepadanya, kepada Sidratul Muntaha tu kesudahan barang yang turun pada pihak atas. Orang hal atas pun turun sekat tu lah. Maka diambil daripada Sidratul Muntaha tu mit Nabi lah. Maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu, bagi pohon kayu tu batal, ada batal weh. Maka keluar daripada asal pohonnya itu 4 sungai. Nabi nampak sungai di Sidratul Muntaha tu dah. Sungai apa tu? Nabi kata sesuatu sungai daripadanya air yang tiada berubah. Air tak berubah weh. So, dan keduanya daripada laban yang tiada berubah rasanya. Yang kedua air susu. Dan ketiga daripada arak yang lazat bagi orang minum. Tiganya sungai air. 3 sungai tu dah. Waktu makan dia sedap, ada khayal apa dengan sini tak? Apa dunia tak? Ni air sungai lah di dunia. Tak nak makan, nanti masuk segar boleh makan. Betul lah dunia ni. Dunia ni sah makan lagi. Nanti makan di segar tu. Tu. Tujung makan tu. Lagu tu lah kita orang beriman ni kita percaya benda ni tak? Orang tak beriman tak percaya. Tu. Dan keempatnya sungai daripada air madu yang suci daripada lilin. Ada sungai ni saya madu lagi weh, tujung gelak okey weh. Tu dia. Maka adalah naunyo ni bayar. Naunyo Sidratul Muntaha ni. Atau nyo tu rojok pokok kayu tak apa. Pendara tu lah. Sekira-kira di pelari kuda, tu kita pacak kuda lagi. Pada bayangnya itu 70 tahun tiada memutuskan dia akan bayar tadi. 70 tahun tak boleh. Tak apa lagi. Pak kita stop mula-mula tu hingga lagi kuda. Tak apa lagi. Dia terbesar dah. Dan adalah buah bagi sidrah tadi. Seperti kirbah air, maknanya seperti grebo kulit kambing atau utah dia mau buat buah air tu. Dia jahat buat air. Main grebo. Salah wahya tu dah. Dan daun bagi sidrah tu adalah seperti telinga gajah pada rupanya. Rupanya serupa dengan telinga gajah. Ni ada sahabat daripada hadis riwayat oleh Imam Bukhari ni. Dah kita bisa baca hadis ni. Riwayat inilah telinganya serupa dengan apa dia daun dia tu serupa dengan telinga gajah. Nabi riwayat lah dia. Hampirlah satu daunnya itu bahawa menutup akan segala umat ini. Daunnya sela-sela seladang kayu dia tu kalau kita himpun umat semua ni katuk cik. Besar ke mana wallahu a'lam. Dah. Ni hak Nabi riwayat pada hadis. Umat ini ni yakni umat Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada satu riwayat satu daunnya tu nyo Sidratul Muntaha ni menutup akan segala makhluk. Tak ada kena tengok, ada kena buat apa. Tengok daun sela tu. Katuk lebih dah dunia ni. Besarnya. Tu tak gambar laka tu kalau orang tak beriman ni dia panggil apa jadi ni sepuluh duk main kulit duk royak dah. Tapi tak benda ni benda sungguh. Allah Taala kuasa lakon buat lebih dari tu kuasa lagi. Dunia kita tengok ni lekeh sangat lah. Hak lain lagi dah kita tengok tu. Sidratul Muntaha tengok arah tu tak lagi. Tu dia. B situ. Menutupkan segala makhluk dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucap tasbih ke Allah Taala. Satu-satu daun tu ada malaikat duk mengucap tasbih ke Allah Taala. Fisik dah. Maka berbalik-balik ia daun ni. Warna bagi daun duk balik gi mari itu sinar lah. Dah bersalah-salahan. Jadi kelik gi mari lah. Bersalah-salahan api
apa ia tu ia warna tak ni. Bersalah apa ia warna. Jadi berbalik-balik jadi lilat-lilat itulah. Maka tak kala berbalik-balik daripada pekerja Allah Ta'ala yang turun, barang yang berbalik-balik dan berubah dan berpaling-paling, maka jadilah yakut. Boyo balik-balik tu jadi yakut, jadi permata yakut. Dan zabarjat yang hijau lah. Zabarjat yang hijau, yakut yang cat merah. Dan lain daripada keduanya. Maka tiada kuasa seseorang bahawa merupakan tak gambar lah. Lagu mana ni dah Nabi kita tengok sendiri ni. Kita tak gambar asam. Tak gambar dan sekakan sifatnya. Sifat dang ni. Nak seka tak boleh, nak gambar tak boleh langsung daripada eloknya nyodang tak ni. Dan adalah pada cawe bagi sidrah tak ni beberapa belalai, ada balai duk cawe ni dah duk jak di dah Sidratul Muntaha tu. Belalai daripada amah. Oh, belalai mah kelik juga. Tu dia dah. Tiba-tiba ada pada asal bagi sungai ni. Asal ni akar dah. Empat sungai pula. Di akar dia tu ada empat sungai pula. Tersembunyi empat sungai apa? Dan dua sungai tersembunyi. Nabi tak ada sebut juga dua sungai ni sungai gapo atik. Tahu. Dan dua sungai yang nyata. Hak cerak nyatanya ada dua sungai Nabi royak. Maka sabda Nabi, apa sungai ini ya Jibril? Maka kata Jibril, adapun dua sungai yang tersembunyi itu, maka iaitu dua sungai di dalam syurga. Satunya Salsabil dan satunya Zanjabil. Dua sungai hak sulit itu tu dua. Iaitu sungai Salsabil dan sungai Zanjabil. Dua lah situ. Dan dua sungai yang zahir itu iaitu Nil dan Furat. Sungai Nil dan sungai Furat sa daripada surga dah. Ni lagu mana tu wallahu alam lah. Ni hak Nabi nampak. Dia mai royak kita royak kepada umat lagi pula. Itu dia. Dan melihat pula Nabi akan Jibril pada Sidratul Muntaha akan rupa Jibril yang asal. Nabi pun nampak rupa Jibril hak asal pula di Sidratul Muntaha tu. Dan adalah bagi Jibril tu 900 sayapnya Jibril. Besar dah 900 sayap. Dan satu-satu sayapnya memenuhi akal lain ini. Tu tak nak apa. Akal sayap ya saya tu gelap habis dah dunia itu. Tu besar dah. Tu asal rupa hak Jibril. Nabi nampak satu ketika nampak di bukit ke apa? Di gua Hira. Dah. Tengah riwayat. Satu ketika nampak di sinilah Sidratul Muntaha ni. Dan kebanyakan Jibril ni mari jumpa dengan Nabi dia tahu rupa manusia. Dah. Hak nak rupa asal dua tempat ni hak Nabi nampak. Tu. Habis itu. Dan bertaburan daripada sayap Jibril barang yang mengherankan. Ya ajib lah daripada durin permata dan yakut. Di sayap Jibril tu pun ada dengan mata lilat-lilat. Ada dengan mata, ada dengan yakut. Ni kekuasaan Tuhan. Kita nak fikir dengan otak tak apa. Hanya kita beriman dalam hati itu. Atau Allah Ta'ala jadi lagu tu sungguh kuasa lebih dari ni lagi. Dah. Kemudian maka masuk pula Nabi SAW dan Jibril masuk ke dalam syurga. Masuk oleh syurga pula. Maka melihat di dalam syurga tu barang yang tiada pernah dilihat oleh mata. Sungguh, bisa masuk syurga bila? Tak bisa tengok sungguh. Dah. Dunia ni kita tengok suk-suk yangok gopo. Tu pun orang kita rasa gopo dia kuatir lah. Tapi tak dah dalam syurga ni. Tak bisa tengok dengan mata, tak bisa kecak dengan lidah. Tu. Berasa hak dalam syurga tu.
dan tiada didengar oleh telinga, tak bisa dengar dengan telinga, dan tiada terlitah oleh mata manusia, tak bisa tengok langsung. Yang molek wagu mana tu Allah alam dah. Masuk ni boleh tahu. Buat amal baik molek dah, kita tak lama atas dunia dah. Nak duk apa tahan tu, tak biar tahu. Nak mati bila tak tahu. Hak pentingnya buat amal molek, insya-Allah syurga tunggu. Ni kena royak juga ni sifat-sifat syurga dan apa dia? Kesedapan syurga barulah kita seronok nak buat amal. Lepas tu kena royak juga azab-azab neraka. Nikmat syurga royak rahmatullah dah dah. Azab neraka tu kena royak juga supaya takut kita nak buat maksiat. Tu panggil hikmahnya. Maka adalah syurga itu lapar. Ni nama syurga lah, kita ingatlah. Pertamanya lagi yang terlebih afdal, lagi terlebih tinggi. Nama dia Jannatul Firdaus. Ini yang panggil nama yang pertama bagi syurga. Iaitu Jannatul Firdaus ni tempat ketetapan segala anbiya dan segala syuhada dan solihin. Tempat orang-orang nabi dan orang-orang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Kita juga boleh duduk sini, insya-Allah. Ini yang panggil timan, tempat tetap. Dah, boleh duduk di syurga Jannatul Firdaus. Keduanya Jannatul Adnin. Ketiganya Jannatul Khuldi. Keempat Jannatul Naim. Kelima Jannatul Salam. Keenam Jannatul Ma'wa. Ketujuh Jannatul Jalal. Kedelapan Jannatul Maqam wal Qarar. Itu yang panggil dah lapar semua dah syurga. Maka adalah Jannatul Firdaus itu daripada mah, wak ngamah. Tu. Nak mah sangat ikutik syurga tu banyak. Dan Jannatul Adnin itu daripada kasbul jannah, buluh syurga. Mulai harga mana Allah alam. Dan Jannatul Khuldi itu daripada marjan. Marjan ni tak cakap apa marjan. Lu'lu' wal marjan. Apa menata juga lu'lu' tu kaimuk, marjan ni tak silap tak ingat lah. Marjan ni jenis apa? Marjan. Dan Jannatul Naim itu daripada perak, dan Jannatul Ma'wa itu daripada zabarjad. Zabarjad ni mata lah yang hijau. Dan Jannatul Salam itu daripada yakut yang merah, dan Jannatul Jalal itu daripada lu'lu' yang putih. Kaimuk lah. Dan Jannatul Maqam wal Qarar itu daripada kasturi yang harum, bau sedap. Daripada kasturi hak bau sedap. Maka tiba-tiba adalah di dalamnya dalam syurga tu beberapa kubah lu'lu' yang berungga. Ada kubah ni, ada kubah sepengetan dah lah. Kubah atau sepengah. Kubah bina air tu. Tapi ada rungga. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga. Nabi nampak tulis di pintu syurga tu, dia kata sedekah dengan 10 gandanya. Kita dekah sekak tu boleh 10 ganda. Dan utai itu dengan 18 gandanya. Kalau kita utai demo tu boleh pahala 18 ganda. Banyak utai lagi dengan sedekah. Kita demo utai tu boleh pahala banyak ada dengan sedekah lagi. Nabi seke, maka sabdanya Nabi, betapa kelakuan ni ya Jibril memberi utai terlebih afdal daripada beri sedekah. Kok anda utai demo ni mulai ada dengan sedekah lagi ni? Maka katanya Jibril, kerana ia meminta itu terkadang meminta ia padahal ada ia mempunyai. Ia minta kadang-kadang ia ada duit, minta itu weh. Dan yang utai itu dia tak ada sungguh. Dan yang utai tu tiada ada ia berhutang malaikat kerana hajatnya. Sebab berhajat sungguh hutang. Tu. Habaq itulah hutang tu lebih daripada sedekah lagi. Tu dia. Habis. Maka tiba-tiba adalah sungai syurga ni daripada laban, susu yang tiada berubah rasanya, rasa susu ni. Dan sungai daripada arak yang lazat. Sungai daripada air hak sedap bagi yang minum. Dan sungai daripada madu yang jernih. Makan air sungai madu dah dalam syurga. Dan tiba-tiba adalah buah delimonyo, buah jimus syurga ni seumpama timba.
Besar dah. Dan dimakan lagi segala buah-buah kayunya, buah kayu syurga. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Pakaian orang dalam syurga ni buat daripada buah kayu itulah. Dan tiba-tiba pula burung syurga tu seumpama unta besar. Orang unta ni mana tak besar, burung boleh tubai. Unta tubai. Maka sembah ni tanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ni lepas ada Nabi turun dah ni. Ya Rasulullah, bahawasa di makia burung itu baik rasanya, sedap ke tak besar ni. Tak ada makan hak le. Di dunia ni. Lepas tu burung besar penguta ni, lah no rasa ni. Maka sebenarnya Nabi dimakan akan dia akan burung saat itu terlebih lazat rasanya. Sedap ada dengan dunia lagi. Tak cerak ada hak tu hak ala surga. Tu dia. Dan bahwasanya aku harap bahawa engkau memakai daripada burung sana. Nabi doa wi halu dah harap-harap mungkin hakai juga. Apa lagi dah? Buatkan Nabi janji surga dah. Dah. Kemudian maka melihat pula Nabi SAW akan sungai Al-Kautsar. Sungai Kautsar pula. Maka adalah di dalam sungai Kautsar tu 70,000 farsah mengalir ia sungai Kautsar tu di atas batu yakut. Tak mana tahu ni, tak gambar dah. Dan Zabarjat yang menilai. Dan pada tepi sungai Kautsar tu luk-luk yang besar lagi berungga. Dia panggil kaimuk hak gonga tengah. Berungga dan lubang. Dan adalah mengalir ia sungai Kautsar tu kepada hak Nabi. Kolai Nabi dah tak kalau kita nak masuk surga tu ya ada kolai Nabi tu belum masuk surga boleh minum situ. Maka kolai Nabi tu daripada air sungai Kautsar ni lah air surga lah. Dengan selorang, lalu dengan selorang. Dan adalah becananya bekas sungai Kautsar ni, yakni gayung mulalah. Dan adalah bencana bagi hok dan gayungnya tak tafsir lah. Yakni gayungnya, kata. Yakni gayung bagi hok tu seperti bintang di langit. Banyak dah daripada emas, buat dengan emas. Yakni pada pihak banyak tu setengah bintang di langit. Dan perak dan tanah bagi hok tu daripada kasturi yang amat harum. Hak bahu sedap. Tu. Kemudian maka keluar Nabi SAW daripada syurga. Maka melihat pula akan neraka. Kita tengok neraka pula. Lihat saja ni tak ada masuk ni. Neraka tak boleh masuk. Lihat syurga tak apa boleh masuk. Ya molek. Neraka ni masuk saja. Tengok saja ya. Maka tiba-tiba ada di dalam neraka tu ghadabullah. Orang hak marah. Allah Ta'ala marah atas teru Allah. Dan nak kemahnya dah. Ni nak kemahnya panggil merka juga. Jikalau dijatuhkan pada neraka batu, kalau kita lepas ke batu masuk dan besi masuk, nah saya dimakannya batu dan besi ni. Hancur lalu dah. Tu. Dan tiba-tiba ada padanya pada neraka sana beberapa kaum yang memakai bangkai. Makai apa bangkai ni? Maka sebenarnya Nabi, siapa ini Jibril? Maka katanya Jibril, inilah mereka yang memakai daging manusia dengan mengupak. Ni fuk wahai mengupak ni, ingat sikit dah. Makan daging busuk dalam neraka pula tu. Dan melihat pula akan Malik yang menunggu neraka, Malik Zabaniyah, iaitu Malik ni seorang malaikat yang sangat masam mukanya. Tak bisa suka dia tunggu neraka tu hewat baik tu dia. Kejadian dia lagu tu. Diketahui akan marah muka. Marahnya malaikat. Ketahui pada muka bagi malaikat ni. Maka memberi salam ia Malik ni akan Nabi SAW. Maka menjawab Nabi akan salamnya. Muka dia masa apa wis salam Nabi lagi dah. Tu. Maka adalah neraka itu 7 pangkat, surga 8. Neraka
Ada 7 ya. Sikit je neraka. Mudah-mudahan kita boleh masuk syurga banyak dengan neraka. Neraka fuk ape di. Yang pertama Jahannam namanya, dan keduanya Lazah, dan ketiga Hutamah, dan keempat Sa'ir. Kelima Saqat, keenam Jahim, dan ketujuh Hawiyah. Semua tu nama neraka. Jangan tak nama anak weh. Nama apa nama? Hawiyah. Oh jangan dah. Apa nama neraka? Nama apa anak mana ni? Sa'ir. Kalau Sa'id dengan dam lah. Sa'id. Ini Sa'ir dengan ra, neraka. Jangan tak kira tak nama anak. Dan tiap-tiap pintu, dan tiap-tiap pintu satu daripada pintu tu di dalam yang lainnya tu, di dalam satu-satunya itu di atas ke bawah mula-mula. Apa ni? Dan tiap-tiap pintu satu daripada tiap-tiap satu pintu tu di dalam yang lainnya, lain daripada tiap-tiap satu pintu tu. Satu pintu tu ada pintu yang lain pula. Mana itu? Dan di dalam satu pintu yang lain pula tu dari atas ke bawahnya 705 tahun. Besar 705 tahun. Besar itu. Dan kayu bagi pintu syurga ni mula-mula neraka mula. Dak gaduh kok tu. Ikut syurga neraka ni. 705 tahun pintu yang sasa. Dan kayu neraka dan bara api lah. Ialah anak dia. Makan dia. Dan batu yang disembahnya, nauzubillah minah. Tokong tu lah. Awak batu tu. Tu panggil bara api ya. Kayu api. Bagi neraka. Lagi. Maka adalah melihat Nabi SAW itu muhtamil, ihtimal ya panggil. Akan rupanya rupa neraka. Tuhan jadi saja ke nampak sungguh. Sebab neraka ni duk patak boming mungkin duk letah rasanya. Ihtimal boleh hadir Tuhan jadikan neraka situ tu Nabi nampak. Dan boleh jadi Nabi nampak neraka ni bukan pada masa Mi'raj dak. Boleh hadir pada masa yang lain, itu panggil ihtimal. Atau dijadikan Allah Ta'ala ketika itu Tuhan jadi gambar tak situ. Kerana adalah waris daripada cerita hadis neraka itu di bawah 7 petala boming. Duk patak tu. Hak sungguh. Boleh hadir Tuhan rupakan Nabi nampak situ neraka dah. Tu dia. Habis. Kemudian diangkatkan Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha. Nak Nabi letak ada Sidratul Muntaha lagi, maka menutup akan Nabi oleh awal tudung. Maka terkemudian Jibril daripada Nabi. Jibril pun tak boleh naik lah, ada yang sekat ni ya. Kalau kaca naik. Serta berhenti ia Jibril. Dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur. Nabi harap Jibril harap Nabi masuk dalam nur. Maka berkata ia Jibril bagi Nabi. Anta wa rabbuka. Artinya engkau dan Tuhanmu lah. Tuhan kau. Kuat lagi dah. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibril, di sini kah meninggal taulan akan taulannya. Ini dah dapat cek kawan guru dah. Kalau itulah. Maka berkata Jibril, inilah tempatku. Aku ni sini masuk. Jika lalu aku, saya terbakar aku dengan nur. Kalau kaca gigak yang lawa putih kat tu tempat ya kedai yang kat tu ya. Alih girah Jibril. Maka lalu Nabi SAW akan 70 ribu hijab dinding, 70,000 dinding daripada nur hingga sampai kepada mustawa. Nama tempat mustawa ni tempat sama tempat mendengar sariful aklam, yakni kolam menyurat pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz lah kita dah tempat catat tak amalan ke apa tu tanda kita situ laka. Hak kita hak biar pun tak situlah. Lauh Mahfuz.
Maka melihat Nabi SAW di sana akan seorang laki-laki yang gaib ia. Nampak orang jatai seorang duk nusuk di dalam nur arah. Duk nusuk dalam nur arah, duk mari gi mari gi mari. Nabi wasa pelak. Jibril okey cakap dah saya tak boleh pergi dah. Pas dia ni. Maka sabda Nabi, siapa ini? Iakah malaikat? Malaikat ke apa ni? Maka kata seorang laki-laki ni, tak, tiada. Dan iakah Nabi? Mungkin Nabi pula lah. Maka kata seorang laki-laki ni, tiada. Aku pun bukan laki-laki juga. Maka sungguhnya ia ni, laki-laki ni seorang laki-laki adalah ia pada dunia ni lidahnya itu basah daripada menyebut zikrillah. Dan hatinya ni dengan masjid. Dan tiada memakai akan dan tiada memaki akan dua ibu bapaknya sekali-kali. Sarang ni nah dah. Daripada dengan Jibril lagi dia ni. Duk tinggi sak dah. Nabi nampak orang ni dia ni duk atas dunia ni duk zikir dengan Tuhan ya. Hatinya duk kata dengan sejid. Tak biasa kata dua ibu bapa, tak biasa buat menyakit hati. Ada dua ibu bapa. Nabi nampak seorang laki-laki sana. Dan pada satu riwayat bahawasanya tak kala sampai pada tempat itu, maka hasillah bagi Nabi itu liati. Sikitlah wasa baik. Kena ni demo ni daripada kawan gini boleh nak tinggi ni. Maka mendengar ia Nabi akan suara seperti suara buaka. Perhewak suara sepengah suara buaka. Dia kesik berkata ia Nabi, ia suara saat ni tu. Berhenti ya Muhammad. Maka bahawasa Tuhan lagi sembahyang. Suara tu mari royak kepada Nabi. Suara sepengah buaka meh-meh. Dah. Tuhan takut Nabi tu wasa kesik. Sebab buaka ni saya Nabi rapat kan. Maka heran Nabi daripada mendahulu Sayyidina Abu Bakar kepada di Mekah ini. Kok mana ni wasa heran ni kena buaka duduk dulu ada yang rawan ni. Dan daripada sembahyang Tuhanku. Maka aku bertanya, tak kala menajak akan di Mekah itu. Nabi tanyalah sebab apa ni? Abu Bakar boleh duduk dulu ni. Maka firman Allah, tak kala adalah Abu Bakar itu taulan kamu. Abu Bakar ni saya mung dan jinak jinak dengan dia. Mung tu duk saya rapat jinak dengan dia dengan Abu Bakar. Aku jadikan suatu malaikat yang berupa ia malaikat ni dengan rupa seorang Abu Bakar. Dengan suara Abu Bakar. Aku buat malaikat ni seperti suara Abu Bakar supaya hilang daripada kamu lihat hati. Tak sewi mung tu kesik. Tu tak sewi kesik. Dan ada pun sembahyangku itu iaitu kataku innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dah. Itulah panggil semaya selawat lah dah, selawat. Itu panggil selawat. Tu. Kemudian maka diangkatkan Nabi kepada Hadratil Qudsi dan maka melihat ia akan Tuhannya. Lepas tu diangkatkan Nabi naik kepada Hadratil Qudsi maka melihatlah ia Nabi akan Tuhannya Subhanahu wa taala dengan barang yang patutnya lihat dengan dia dengan Tuhan. Dengan barang ni. Dia panggil dan dengan tiada berkaifiat dengan mata kepala kuat. Jadi nampak tu Nabi tu nampak berjumpa dengan Allah Taala di situ. Lepas tu nampak lagu mana? Wallahu alam. Dengan tak ada kaifiat no ya tak leh. Bab Tuhan ni lain sekali misli syai. Lain sekali misli syai. Tapi nampak tu dengan mata kepala ni yang kuat yang dijadikan Allah Taala pada keduanya dua mata Nabi. Orang lain tak boleh tengok. Nabi Musa diri nak tengok Tuhan. Tuhan we tengok bukit kocak tu selak dah. Tapi Nabi Muhammad Tuhan we kejadian kekuatan suku mata boleh nampak. Boleh tengok. Maka tiada jatuh bagi seorang segala nabi yang dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mati itu. Nabi yang lain tak biasa berlaku. Dah. Yang lain daripada Nabi SAW. Tu. Maka ia pun lalu sujud ke hadrat zat Allah Ta'ala
dan sembah. Maka berfirman, maka firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, maka sembahnya Nabi, labbaikah. Nabi pun jawab gitu. Maka firman Allah, akakkan kepalamu, kepalalah Muhammad, dan pohonkan barang yang akan kehendak aku berikan. Mu nak gapo ya aku nak wi. Maka angkat Nabi SAW kepalanya. Nabi pun angkat kepala naik. Maka bersembah dengan katanya, kata Nabi, ya Rabbi, ya tak ada minta tak ya goyak ya tu ya ni gitu ini. Apalah kita baca. Ya Rabbi, qad ittakhazta Ibrahim khalilan wa a'taitahu mulkan azima. Bahwasanya hai Tuhanku, telah akan jadikan Nabi Ibrahim itu khalil, kekasihlah. Dan akan beri akan dia akan Ibrahim itu kerajaan yang amat besar. Maka lam ta Musa taklima, dan engkau berkata-kata akan Musa tu akan beberapa perkataan. Wa a'taita Dawud mulkan azima wa alanta lahu al-hadida wa sakharta lahu al-jibala. Dan engkau berikan kepada Nabi Daud tu kerajaan yang amat besar, dan akan melembutkan baginya besi. Ya, Nabi Daud boleh lembut besi. Mukjizat dia. Dan akan mudahkan baginya, bagi Nabi Daud tu segala bukit. Bukit tu boleh nak buat lukis ke apa. Wa a'taita ya Rabbi Sulaiman mulkan azima wa sakharta lahu al-jinna wal insa wasyayatina ya'lamuna lahu ma yasha'u wa sakharta lahu ar-riyaha wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan engkau beri Tuhanku akan Sulaiman tu kerajaan yang amat besar. Jadi raja lah. Lagi pula Nabi. Dan engkau mudahkan baginya jin dan manusia dan syaitan yang bekerjakan baginya, bagi Sulaiman ni. Barang yang dikehendaknya Sulaiman. Dan akan mudahkan baginya bagi Sulaiman tu angin. Dan akan beri akan dia akan Sulaiman tu kerajaan yang tiada patut bagi seorang yang kemudian Sulaiman. Sangguhlah Nabi Sulaiman ni yang diraja. Wa 'allamta ya Rabbi Isa at-Taurata wal Injila wa ja'altahu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi iznika wa tahu wa ummuhu minasyaitonir rajim falam yakun lisyaitani alaihima sabila. Dan engkau ajarkan Tuhanku akan Isa tu Taurat dan Injil. Tu. Dan engkau jadikan akan dia akan Nabi Isa tu menghilangkan buta. Boleh Tuhan mukjizat Nabi Isa tu boleh nak menghilangkan orang mata buta. Wak biar dia mata celak mula boleh. Dan sopak orang yang fikar ni boleh jadi jalan mula Nabi Isa mukjizat dia. Dan menghidupkan yang mati dah boleh hidup mula Nabi Isa mukjizat dia, Tuhan dia. Tapi semua tu dengan izin engkau. Tuhan izin belaka. Dan engkau pelihara akan dia akan Nabi Isa dan ibunya daripada syaitan ni rajim. Dan tiada bagi syaitan atas keduanya jalan. Nak tipu tak boleh. Siti Maria syaitan tipu tak boleh. Nabi Isa syaitan nak tipu tak boleh. Banyak lagi dah. Maka firman Allah Ta'ala, qad ittakhaztuka habiban wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nazira. Kita baca harga apa ni? Maka sungguhnya telah kujadikan akan dikau kekasih, dan ku suruhkan akan dikau bagi segala manusia sekaliannya. Manusia ni menyukakan dan menakutkan mereka itu. Nabi ni dia panggil orang yang bawa cerita kesukaan dan khabar ketakutan. Wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu indaka wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka zikraka. Dan aku luaskan bagi kamu dada kamu, dan aku buangkan daripada kamu tu dosa kamu. Dan aku akak bagi kamu tu sebut tai kamu. Nabi itu disebut tahu, sehingga dalam semaya pun kena lawak Nabi. Sehingga demo kata Muhammad SAW, dia panggil diakakkan sebut temu. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat lin-nasi wa ja'altu ummataka wasata. Dan aku jadikan umat kamu ni
itu sebaik-baik umat dan yang dikeluarkan bagi segala manusia. Dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. Wasatan dia panggil. Wa ja'altu ummataka humul awwaluna wal akhirun. Humul awwaluna wal akhirun. Wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatan wala salatan hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Dan aku jadikan umat kamu itu, mereka itu yang permulaan dan kesudahan. Dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan dan habis. Dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahwasanya engkau tu hamba-Ku dan pesuruhku. Panjang lagi, baca lagi. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiyalahum fi qulubihim. Dan aku jadikan daripada umat kamu ni beberapa kaum yang kuat hati mereka itu, pengajaran di dalam hati mereka itu. Wa ja'altuka awwalan an-nabiyyina khalqan wa akhirahum ba'sa. Dan aku jadikan akan dikau awal nabi kejadian dan akhir nabi bangkitnya. Tu. Wa ja'altuka awwalan man yaqdi lahu yaumal qiyamah. Dan aku jadikan dikau tu awal mereka yang dihukumkan pada hari kiamat. Wa a'taituka sab'an minal masani lam a'tiha nabiyyan qablaka. Dan aku berikan dikau tu akan 7 ayat yang diulang-ulangi akan 7 ayat ni di dalam semaya, iaitu Fatihah. Orang lain tak ada boleh, tiada aku beri akan dia akan 7 ayat ni akan satu nabi yang dahulu-dahulu daripada kamu. Wa a'taituka khawatima suratil Baqarah min kanzi tahtal arsy lam a'tiha nabiyyan qablaka. Dan aku berikan dikau kesudahan suratul Baqarah daripada pendaharaan di bawah arah. Tiada aku beri akan dia akan kesudahan surah Baqarah ni seorang nabi dahulu-dahulu daripada kamu. Wa ataituka samaniyata ashumin al-islam wal hijrata was sidqa wal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar wa ja'altuka fatihan wa khatiman wa ataituka liwa alhamdi fa adamu wa man dunahu tahta liwaika. Dan aku beri akan dikau Muhammad ni 8 kelebihan, iaitu Islam dan berpindah hijrah dan sedekah. Umat dulu tak ada sedekah boleh pahala, umat Muhammad sedekah boleh pahala. Dan menyuruh dengan ma'ruf dan menegah daripada munkar. Dan aku jadikan akan dikau permulaan dan kesudahan, dan aku berikan dikau panji bendera lah kepujian. Maka Adam dan lainnya di bawah panji kau, di bawah benderamu belaka ya Muhammad. Panjang lagi lah, so lagi. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal arda qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatuka. Anta wa ummatuka tu wihalah. Dan bahwasanya aku ni pada hari aku jadikan 7 petala langit dan bumi ni, sungguhnya telah aku fardukan atasmu dan atas umat kamu 50 semaya. Ni siapa cerita lah. Maka diberikan dengan dia dengan 50 semaya tu kamu dan umat kamu. Kemudian maka tak kala selesailah daripada menajak akan Tuhannya Nabi, kembali ia Nabi hingga terbukalah awal yang dahulu yang dinamakan dia akan awal itu raf hijau, rafrufin nama dia. Dan yang hijab an-nur itu telah mengambil Jibril. Habis telah mengambil Jibril dengan tangan Jibril turun hingga datang ia Nabi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tiada berkata bagi Nabi sesuatu. Kemudian maka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat itu Musa, Nabi kata, adakah ia Musa itu menolong kami? Maka katanya Musa, apa diperbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad? Nabi Musa kata, Tuhan apa demo ni? Batu Nabi jawab mana? Dan apa yang difardukan kamu dan umat kamu?
Maka sabda Nabi SAW, iaitu memfardukan Allah Ta'ala akan aku dan akan umatku 50 semaya pada tiap-tiap hari dan semalam. Oh, tu 50 nah. Maka berkata Nabi Musa, kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu. Mulalah 50 fardu ni tak kuasa ni. Dah. Tu. Dan pohonkan, mintakan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu. Minta tak kurang sikitlah. Tak ada umat mahluk ni. Maka bahwasanya umat kau itu, umat kamu tu tiada kuasa demikian 50 semaya tu. Maka bahwasanya aku cuba akan manusia yang dahulu-dahulu daripada kamu, dan aku cubakan dia Bani Israel terlebih sangat keras. Sungguhnya pada yang kurang daripada ini, kurang pada 50 lagi, maka lemah mereka itu. Dan tinggal mereka itu akan hak yang dicuba saat ni. Dan bahwasanya umat kamu tu terlebih daif tubuhnya, dah hatinya, dan pelihatnya, dan pendengarnya. Nabi pun bahawa tak kala itu, Nabi pun maka tak kala mendengar maka tak kala mendengar Nabi, maka tak kala mendengar Nabi SAW demikian itu, berpaling ia Nabi kepada Jibril. Maka mengisyarat kepada Nabi oleh Jibril dengan kembali. Jibril pun ayat tagi gimit mula, minta mula kurang lagi. Maka kembali ia Nabi sehingga sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka menutup pula oleh awal yang dahulu, tutup Nabi. Maka tak kala melalu hingga sampai ke Hadratil Qudsi, lalu sujud ia serta bersembah ia Tuhan, ya Nabi, hai Tuhanku, ringan olehmu daripada umatku. Maka bahwasanya terlebih umat. Maka firman Allah Ta'ala, sungguhnya telah kukurangkan daripada mereka itu 5 semaya. 5 ya boleh. Tu. Kemudian maka turun Nabi SAW terbuka awal dan kembali pula kepada Musa. Maka katanya Musa bagi Nabi. Maka katanya Nabi bagi Musa, telah dikurangkan daripada aku tu 5 semaya. Tuhan aku redah 5 ya. Maka kata Nabi Musa, kembali olehmu kepada Tuhan kamu. Giklik mula. Maka pohonkan ringan, minta kurang lagi. Maka bahwasanya kamu tiada kuasa demikian itu. Maka kembali pula Nabi SAW, maka dikurangkan 5 sembahyang. Dan senantiasa kembali pergi datang oleh Nabi SAW antara Musa dan Tuhan. Dikurangkan 5 sembahyang, sehingga ditinggalkan sembahyang pada sehari semalam. 5 waktu saja dah. Duk mai ulai lagi Nabi rak. Maka firman-Nya Nabi, maka firman-Nya Allah, telah ku jadikan 5 semaya itu pahala 50 semaya gandanya. 5 fardu ni sepengah 50 ganda dah pahala. Tiap-tiap satu tu 10. Tiada menukar perkataannya, ya Allah dah. Yang tiada menukarkan perkataan yang pada aku, dan tiada menghilangkan suratanku lagi. 50 situ, tapi kurang jadi 5 pun pahala pun jadi 50 situ dah. Dan barang siapa mencita-cita akan berbuat kebajikan, maka tiada kerjakannya. Wasa niat nak buat baik ni, tapi tak ada buat alih. Nah, saya disuratkan baginya sesuatu kebajikan, boleh pahala sah. Maka jika ia mengerjakan dia, niat molek dah, lepas tu kerja pula, buat pula. Nah, saya disuratkan baginya 10 kebajikan. Kau tu dah. Lagi niat nak pergi sedekah ni tak ada pergi, boleh pahala sah. Niat nak pergi sedekah ni pergi sedekah sungguh, boleh pahala 10. Dan barang siapa cita dengan berbuat kejahatan, nak buat jahat niat, maka tiada disuratkan sesuatu kejahatan jua pun. Mula. Dan barang siapa cita dengan berbuat kejahatan, maka tiada kerjakannya kejahatan sana ni. Maka tiada kerjanya seorang akan kejahatan. Dia tak ada buat alih. Maka tiada disuratkan baginya bagi seorang sana ni sesuatu kejahatan.
Dan jika dikerjanya kejahatan, maka dan jika dikerjanya seorang akan dia akan kejahatan, disuratkan sesuatu kejahatan juga. Wak surat so ya. Dah boleh kalau niat nak buat jahat je buat. So ya tanda dosa. Kemudian maka turun ia sehingga sampai kepada Nabi Musa. Sekat tu dah kita akan sama pula. Kemudian maka turun ia hingga sampai kepada Nabi Musa. Muka 20. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minna.